Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Okay, terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia akhirat. Okay guys, dalam video kali ni saya akan ceritakan kisah benar pendakian 6 sahabat di Gunung Dempo. Bagi yang dah dengar cerita jalur Linggajati, korang kena dengar cerita ni juga, sebab keseraman dia tak kurang hebatnya dengan cerita jalur Linggajati. Sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro sebab dah izinkan saya ceritakan kisah ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Walaupun penat, tapi Alpin bersyukur sebab berjaya tawan puncak Dempo dan puncak Merapi. Sekarang mereka nak menuju ke pelantaran, pasang kemah dan berehat. Mereka semua berenam, 5 lelaki, Amran, Idan, Anes, Aleh, Alpin dan seorang perempuan, Yuni. Mereka semua masih sekolah lagi. Hanya Bang Amran dan Bang Idan je yang dah habis sekolah. Dalam pendakian Dempo ni, Bang Idan bertindak sebagai pemimpin rombongan sebab dia lebih tua dan pernah pergi ke situ. Begitu juga dengan Bang Amran dan Yuni. Sementara yang lainnya termasuk si Alpin ni adalah pendakian pertama mereka. Ada sedikit kesilapan yang jadi, namun akibatnya tak pernah terbayangkan oleh mereka. Bang Idan tak sengaja terbawa kad teruk bergambar lucah dalam beg dia. Bang Idan jumpa kad tu selepas disalin seluar dekat pelantaran tu. Bang Amran ternampak kad tu dan terus bertanya, "Kenapa kau bawa benda tu, Dan? Kau ni mengajar benda tak elok lah." "Aku tak sengaja, Am. Lepas habis main semalam, aku terpacking pula dengan seluar ni." "Hati-hatilah, Dan. Diorang ni sekolah lagi. Nak pula ada perempuan." Bang Idan cuma garu-garu kepala sambil tersenyum malu. Tapi kejadian tu segera mereka berdua lupakan. Malah mereka main pula kad truk tu. Masuk waktu maghrib, Alpin bagi tahu Anes dan Yuni yang tengah masak nasi dekat luar kemah yang mereka nak solat maghrib berjemaah. Anes angguk kepala dan bagi tahu yang dia nak temankan Yuni sebab Yuni baru je datang bulan. Mereka berempat pun solat. Untuk pengetahuan korang, Yuni dan Anes ni bukan beragama Islam. Selesai solat, nasi pun siap masak. Tapi baru je diorang nak makan, tiba-tiba hujan gerimis turun dengan angin yang kencang, disusuli dengan ribut. Mereka semua cepat-cepat masuk kemah. Dah tak terfikir pasal lapar dah. Kemah bergoyang-goyang, pancang kemah sampai tercabut. Alpin tengok muka kawan-kawan dia semua dah pucat. Yelah, ini pengalaman pertama mereka dihentam ribut yang dahsyat dekat atas gunung. Kebetulan pula tak ada orang lain dekat gunung tu selain mereka. Yang Alpin paling takut kalau kemah mereka diterbangkan ribut, sebab dia rasakan semakin lama tiupan angin tu semakin kencang. Alpin dengan Bang Amran buat keputusan untuk keluar kemah, nak periksa pancang-pancang kemah tu. Yang lain masing-masing pegang lampu sulung sebab hari dah mula gelap. Baru je Alpin keluarkan kepala dari kemah, air hujan dengan angin terus meluru kena muka dia. Angin tu terlalu kuat sampai membuatkan Alpin ni susah nak bernafas. Tapi selain ribut tu, Alpin dengan Bang Amran terdengar ada bunyi lain. Suara tu tenggelam timbul di antara bunyi ribut. Makin lama makin jelas bunyi tu. Bunyi tu macam berasal dari dalam tanah. Alpin terasa getaran dekat bawah kaki dia. Zzz. Kemudian Alpin ternampak sesuatu yang paling mengerikan yang pernah dilihat. Bang Amran sampai terbeliak biji mata, macam tak percaya apa yang dia nampak. Kaki mereka berdua seakan-akan terpaku dekat tanah, tak mampu digerakkan. Bila dia sedar bahaya tu semakin mendekat, Alpin terus menjerit, "Aibah! Lari! Lari! Lari!" Mendengar jeritan Alpin tu, kawan-kawan dia yang lain terus keluar kemah. Mereka semua melihat pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Dari puncak Merapi, Aibah turun bergulung-gulung ke arah mereka. Tak fikir panjang, mereka semua terus lari lintang pukang ke arah tempat yang lebih tinggi. Yuni sampai terjatuh-jatuh disebabkan panik. Betul Mike tak?
Nasib baik mereka sempat sampai di tempat yang selamat. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan aibah tu menerjah kemah mereka dan hilang di bawah aliran banjir tu. Yuni terjatuh kemudian menangis. Kawan-kawan yang lain nampak sangat terkejut. Tangan Alpin sampai menggeletar. Mereka semua hampir mati tadi. Alpin tak sangka air dekat kawah puncak Merapi boleh naik dan menjadi aibah. Terlambat sikit je, kalau tak mereka semua dah hanyut. Nasib baik tak ada orang lain dekat pelantaran tu. Oh ya, pelantaran tu tempat camping lah, tempat mendata je. Lupa nak bagi tahu tadi. Okay, sambung. Malam semakin gelap, ribut semakin reda, tapi hujan masih belum berhenti. Mereka semua bingung, tak tahu nak buat apa. Kemah dan peralatan mereka semua dah hilang. Yang ada hanya lampu suruh Alpin dan Bang Amran yang diorang pegang tadi. Kemudian Bang Idan buat keputusan untuk mereka semua turun. Semakin lama mereka dekat situ tanpa kemah, semakin bahaya. Ditambah pula mereka kena lalu ikut puncak Dempo untuk turun. Dengan suhu yang sejuk dan hujan rintik, boleh membuatkan mereka diserang hipotermia. Hipotermia ni terjadi bila badan terlalu sejuk, menggigil-gigil, terketar-ketar bila bercakap. Boleh jadi keliru. Mereka berjalan dengan perlahan sebab trek berbatu ke arah puncak Dempo menjadi licin akibat hujan. Mereka kena berhati-hati. Bang Amran berjalan di depan sambil arahkan lampu slow dia dekat trek yang semakin menanjak. Dekat belakang dia Alpin, lepas tu Yuni, Ale dan Anis. Lampu suruh satu lagi Alpin bagi dekat Bang Idan yang berjalan paling belakang. Tiba-tiba petir menyambar sebatang pokok di belakang mereka. Rasa nak tercabut jantung disebabkan terkejut. Ada api kecil terlihat di bekas sambaran petir tadi sebelum hilang kena air hujan. Mereka semua saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Belum hilang rasa terkejut tadi, satu lagi petir menyambar sebatang pokok yang lebih dekat dengan mereka. Kemudian ada lagi petir yang menyambar sebuah batu besar yang jaraknya lebih dekat lagi. Batu tu terus terbelah. Jantung makin berdegup kencang. Firasat Alpin mengatakan ada sesuatu yang tak kena. Naluri dia macam suruh dia cepat-cepat lari, sebab petir-petir ni seakan-akan mengejar mereka. Mereka semua panik dan terus berlari sejauh mungkin. Petir-petir terus menyambar di belakang mereka dan semakin mendekat. Dalam keadaan panik tu, Yuni menangis sebab ketakutan. Dalam tengah berlari tu, tiba-tiba ada satu petir besar menyambar beberapa meter dekat depan mereka. Alpin pasrah sebab terfikir dia mungkin tak selamat. Tapi itu bukan petir. Beberapa meter di depan mereka ada seorang perempuan cantik bergaung putih. Kedua tangannya terlihat sedang memainkan sesuatu dan jantung rasa nak gugur bila sedar. Yang ada di tangannya adalah kad terup bergambar lucah milik Bang Idan. Seiring senyumannya yang menghilang, tangannya terangkat perlahan dan tunjuk ke arah Yuni. Kemudian berkata, "Kamu saya punya." Satu petir menyambar lagi. Perempuan bergaun putih tu hilang diiringi suara ketawa yang bergema di antara pokok-pokok di puncak Dempo tu. Alpin ketakutan setengah mati. Kaki jadi lemah. Yuni lebih parah lagi. Tubuhnya menggeletar kuat. Baidan terus tarik tangan Alpin dan Yuni, suruh mereka segera bergerak. "Jom gerak, ada yang tak kena ni. Penghuni di sini marah dekat kita." Mereka bergerak menuruni trek puncak Dempo. Walaupun hati nak tinggalkan tempat tu secepat mungkin, tapi keadaan tak mengizinkan. Keadaan malam yang gelap gelita ditambah pula trek berbatu yang licin dan sumber cahaya yang hanya ada di depan dan di belakang malah membuatkan mereka lebih lambat lagi dari sebelumnya. Setiap kali Alpin dengar gema suara ketawa di sebalik pokok-pokok, dia rasa nak lari je. Tapi terpisah dari rombongan bukan pilihan yang baik. Dari sudut mata dia terlihat kelibat-kelibat sosok putih dan Alpin tak tahu sosok apa sebenarnya. Hujan dah berhenti, tapi hembusan angin masih kuat. Alpin dah tak dapat bezakan adakah dia menggigil sebab ketakutan atau kesejukan. Mereka terus bergerak sambil dijaga oleh Bang Idan di depan dan Bang Amran di belakang. Berkali-kali mereka berdua mengingatkan untuk bergerak dan terus berdoa. Kemudian Anis bertanya pada Bang Amran, "Bang, tadi tu siapa bang?" Bang Amran tak terus jawab. Dia terfikir kejap. Lepas tu dia jawab, "Puteri Dempo." Mereka teruskan perjalanan turun dengan perlahan. Alpin rasa tak sedap hati sebab seakan-akan ada banyak mata yang sedang mengawasi mereka. Kadang-kadang dia terkejut melihat cahaya lampu suluh yang diarahkan ke tanah dari belakang dia. Padahal tu cahaya lampu suluh Bang Amran. Nafas mereka terdengar kuat.
Otot betis dan peha Alpin mula terasa kaku. Tapi setiap kali nak berehat, bunyi gema ketawa terdengar dari kegelapan hutan tu. Suara tu seakan-akan ketawakan mereka yang ketakutan. Dan Bang Idan terus menerus suruh mereka bergerak dengan lebih cepat lagi. Alpin tahu kenapa Bang Idan risau sangat. Sebab Gunung Dempo ni bukan gunung sebarangan. Banyak kejadian yang terjadi dekat gunung ni. Orang hilang dan meninggal dah biasa didengar. Disebabkan itulah Alpin terus paksa diri untuk berjalan walaupun dah terlampau letih. Setelah beberapa lama berjalan, mereka ubah posisi. Bang Amran yang tadinya di belakang sekarang duduk di depan. Bang Idan pula jalan di belakang. Dari belakang, Bang Idan sentiasa ingatkan untuk jalan dan jangan putus berdoa. Disebabkan Yuni dan Anis ni berlainan agama, Bang Idan suruh mereka berdoa mengikut keyakinan mereka masing-masing. Alpin lega sebab mereka dah keluar dari hutan Cantinggi. Pokok-pokok Cantinggi dengan cabangnya yang kurus seperti jari-jari mayat membuatkan dia rasa gelisah. Mereka mula masuk hutan yang di sepanjang treknya penuh dengan pokok-pokok besar yang rapat-rapat. Di belakang pokok-pokok tu, kabus bergerak perlahan. Kemudian terdengar Bang Idan bersuara, "Pin, fokus ke depan, jangan tengok kiri kanan." Trek mula makin menurun dan curam, ditambah pula dengan pencahayaan yang kurang. Alpin jadi ragu-ragu untuk melangkah dan kena minta disuluh terlebih dahulu. Tiba-tiba bulu roma dia meremang. Dari sudut mata dia ternampak ada sesuatu melintas. Tapi Alpin paksa terus fokus ke depan. Tanpa sengaja, Alpin toleh ke sebelah kanan. Dia terpandang 2 ekor kunang-kunang yang terbang kira-kira 1 meter dari dia. Dia terpaku tengok kunang-kunang tu. Semakin lama, cahaya kunang-kunang tu semakin membesar. Tiba-tiba, pak! Alpin terkejut. Dia sedar tu bukanlah kunang-kunang, tapi sepasang mata berwarna merah menyala. Mata tu menatap ke arahnya tanpa berkedip. Dari matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaannya. Secara perlahan, wajahnya terlihat, lalu rambutnya, hingga akhirnya terlihat seluruh badannya. Seorang lelaki. Rambutnya panjang dan kusut masai. Alpin tak mampu bergerak. Leher jadi kaku. Bahkan nak keluarkan suara pun dia tak mampu. Tiba-tiba, jantung dia rasa nak tercabut bila muka makhluk tu dengan secepat kilat dah ada sejengkal dari muka dia. Wajahnya berubah jadi busuk dengan ulat-ulat yang keluar masuk dari mata, hidung dan kulit pipi. Bau bangkai yang sangat busuk membuatkan Alpin nak termuntah. Mata Alpin terbeliak dan dia terus menjerit sekuat hati. Wajah busuk tu terus mendekat. Jeritan Alpin semakin menjadi-jadi bila dia tengok kulit dan daging yang busuk di pipinya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, pam! Alpin yang tengah duduk sambil tutup muka kena tampar dengan Bang Idan. Kawan-kawan yang lain semua keliling dia. Alpin tercari-cari makhluk tadi. Kemudian Bang Idan pegang muka dia sambil berkata, "Pin, sedar Pin." Bang Idan tampar muka dia lagi sekali sebab dia masih terjerit-jerit ketakutan. Kali ni baru dia sedar dan terus bagi tahu apa yang dia nampak tadi pada Bang Idan. Tapi yang keluar dari mulut dia, Bang Idan tak faham. Macam menggomel-gomel. Bang Idan suruh Alpin beristighfar. Lepas Alpin beristighfar, barulah dia semakin tenang. Bang Idan mengusap-usap belakang Alpin dengan perlahan dan suruh mereka semua berehat sekejap. Alpin yang rasa nak termuntah sebab cium bau busuk tadi, akhirnya terus termuntah-muntah. Bang Amran mengurut-urut belakang leher sambil Alpin terus termuntah-muntah. Tak lama lepas tu, Bang Idan bersuara, "Kan abang dah cakap, jangan tengok kiri kanan, fokus ke depan je." "Saya tak toleh bang, kepala saya macam toleh sendiri." Udahlah, istighfar je. Apa yang kau nampak jangan diceritakan." Belum lagi hilang rasa takut, Bang Idan bagi syarat supaya mereka mula bergerak. Alpin yang masih lemah dipapah oleh Ale dan Anis. Sebelum bergerak, Bang Idan mengingatkan mereka semua supaya fokus ke depan je dan kalau ternampak apa-apa, diam je. Baru je mereka nak bergerak, Alpin ternampak ada sesuatu terbang melintas dekat depan mereka. Dia nampak dekat atas ada beberapa sosok kuntilanak terbang dari pokok ke pokok. Kuntilanak tu menyeringai sambil ketawa. Cepat-cepat Alpin alihkan pandangan dia ke tanah. Ali yang sedang papah Alpin pun tersentak sebab dia ternampak sosok yang besar bermata merah. Seluruh badannya dipenuhi bulu. Tapi Ali diam je.
tak bersuara. Walaupun wajahnya nampak pucat, penampakan demi penampakan terus muncul di sana sini, dekat atas, dekat dahan-dahan pokok, di sebalik semak. Sesekali mereka saling berlanggar sesama sendiri sebab Bang Amran yang ada paling depan berhenti mengejut. Nak tahu kenapa Bang Amran berhenti mengejut? Ada kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Sesekali ada penampakan pocong yang menghalang trek. Bau-bauan timbul dan menghilang. Bau bangkai diganti bau bunga melati yang amat pekat dan bau bunga kembunja. Tak putus-putus Alpin baca doa. Dia tak nak jadi salah satu korban gunung Dempo tu. Tiba-tiba Alpin terdengar bunyi bisikan di sebalik kabus. Semakin lama bunyi tu semakin jelas. Ada suara orang bercakap-cakap, bunyi muzik, bunyi orang menyapu, bunyi ngeraman harimau dan banyak lagi. Bunyi tu datang dari segala arah. Tapi ada satu suara yang membuatkan Alpin menggigil. Suara tu sayup-sayup je terdengar. Namun suara tu tak berhenti memanggil-manggil. Alpin, Alpin, Alpin. Alpin cuba endahkan suara tu, tapi suara bergema tu seakan-akan dekat di telinga dia. Alpin tengok kawan-kawan dia yang lain tutup telinga juga. Dia yakin mereka semua pun terdengar apa yang dia dengar. Alpin toleh ke belakang. Dia tengok Bang Idan je tak tutup telinga, sebab dia terus je berjalan, tak ada reaksi di muka dia. Kemudian dia berkata, fokus ke depan, jangan cerita apa-apa, jangan dengar apa-apa. Tapi dalam ketakutan macam tu, Alpin susah nak fokus. Dari sebelah kanan, Alpin nampak ada penampakan di setiap pokok-pokok. Sementara sebelah kiri dia adalah jurang. Suara-suara yang menakutkan mereka semua datangnya dari dasar jurang tu. Yuni yang ada di depan Alpin tiba-tiba terjatuh sebab kaki dia tersangkut akar. Kemudian Alpin terdengar Yuni menjerit-jerit ketakutan. Bila dia tengok apa yang membuatkan Yuni menjerit, Alpin pun menjerit sekali. Nak tahu apa yang Alpin nampak? Itu bukan akar, tapi tangan. Bang Amran cepat-cepat tarik tangan Yuni dan paksa dia bergerak. Tak lama lepas tu, Alpin terdengar pula Ale dan Anes yang menjerit ketakutan dekat belakang dia. Alpin tak berani nak toleh belakang. Dia terus je berjalan sambil fokus ke tanah. Tiba-tiba ada kepala berguling dekat depan dia, dan dia tak sengaja tertendang kepala tu. Alpin terus menjerit semahu-mahunya. Dalam perjalanan tu, sesekali Alpin terdengar jeritan dari kawan-kawan dia yang lain. Entah apa yang mereka alami, Alpin tak nak tahu. Penghuni Gunung Dempo ni seakan-akan berkumpul dan bersilih ganti ganggu mereka. Nampak macam mereka tak akan biarkan Alpin dengan kawan-kawan dia tenang walaupun sekejap. Belum jauh berjalan, giliran Alpin pula yang menjerit sebab ada tangan yang pegang dia dari balik dahan pokok yang menjuntai ke trek. Dengan cepat dia melepaskan diri sambil menjerit dan beristighfar. Tapi kawan-kawan dia yang lain buat tak peduli je bila dengar Alpin menjerit. Alpin terfikir mungkin kawan-kawan dia pun kena ganggu juga. Alpin teruskan perjalanan. Tiba-tiba sepasang tangan besar dan hitam mencengkam kaki dia. Alpin menjerit-jerit, tapi semakin kuat dia menjerit, semakin kuat cengkaman tu. Bang Idan lari ke arah Alpin dan terus peluk dia. Bang Idan suruh Alpin tenang dan beristighfar. Tapi cengkaman di kaki Alpin tak juga hilang, malah lebih kuat lagi. Kemudian Alpin berkata, "Ada tangan bang dekat kaki saya. Kaki saya dipegang bang." Lepas tu Bang Idan dan dua orang kawan dia yang lain berusaha lepaskan kaki Alpin. Bila Alpin tengok ke bawah balik, dia macam tak percaya. Yang tadinya dia nampak ada sepasang tangan dah bertukar jadi akar yang membelit kaki dia. Anis tanya, "Macam mana kaki kau boleh termasuk dalam akar macam ni?" Anis rasa hairan sebab kaki Alpin tersepit di antara dua akar yang saling mengait. Akhirnya, setelah lama berusaha, berjaya juga mereka melepaskan kaki Alpin dari cengkaman akar hitam tu. Setelah kaki Alpin lepas, terdengar suara ketawa bergema di merata tempat. Mereka saling berpandangan dengan wajah yang panik. Alpin sangat berterima kasih pada kawan-kawan dia sebab dia takut mereka putus asa kalau gagal lepaskan kaki dia tadi dan tinggalkan dia sendirian. Tapi belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba Yuni menjerit, suruh mereka meniarap. "Tiarap!" Mereka semua serentak menjatuhkan diri ke tanah. Hembusan angin yang kuat lalu dekat atas badan mereka. Zuf! Tapi Alpin tak nampak apa-apa pun. Yuni terus berkata, "Ada makhluk hitam tadi." "Dayun, diam dulu, jangan cerita." Makhluk tu sasarkan Bang Amran." Pucat terus muka Bang Amran bila dengar nama dia disebut. Terus Bang Amran tanya,
Kenapa kau cakap macam tu, Yun? Makhluk tu sejak dari tadi ikut kita, bang. Matanya selalu menatap Bang Amran. Dia sasarkan Abang Amran. Mereka semua menatap Bang Amran, kemudian saling berpandangan satu sama lain. Apa yang dikatakan Yuni tadi membuatkan jantung Alpin semakin berdegup kencang. Tup, 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 tup. Mereka merasakan penghuni dempo bukan cuma berniat mengganggu mereka, tapi berniat mencederakan mereka. Yuni berkata lagi, makhluk tu juga yang tadi tarik kaki Alpin. Aku nampak dia bersembunyi di sebalik pokok. Memang bukan akal kan, Yun? Aku pun nampak ada tangan hitam yang tarik kaki aku tadi. Tadi aku nak bagi tahu tapi dah terlambat. Mendengar perbualan Alpin dengan Yuni, yang lain terus beristighfar. Bang Idan terus berkata, Sudah, jangan difikirkan. Kita teruskan perjalanan dan fokus. Jangan sampai terpisah. Kita kena cepat. Kita pasti selamat. Percayalah pada Tuhan. Mereka tarik nafas panjang dan mulakan perjalanan. Sambil berjalan tu, Alpin bertanya lagi pada Yuni, Yun, betul ke kau nampak apa yang tarik kaki aku tadi? Aku tak tipu, Yun. Tadi tu memang betul tangan, bukan akar. Ya, makhluk tu tadi, Pin. Aku nampak. Aku nak bagi tahu tapi dah terlambat. Ali yang berjalan di belakang Alpin terus berkata, kalau aku tak nampak tangan, Pin, tapi aku nampak dekat atas pokok ada monyet yang sangat besar. Matanya merah. Dia ikut je kita. Tapi aku tak berani nak cakap, Pin. Takut korang kata aku berhalusinasi pula. Tiba-tiba dari belakang Bang Idan menjerit, cukup! Tak payah nak cerita bukan-bukan. Sekarang fokus berjalan. Biar cepat sampai. Berdoa, bukan cerita. Mereka bertiga terus terdiam dan kembali berjalan. Serentak dengan tu, suara-suara gaib muncul kembali. Di sebalik semak, jelas kedengaran bunyi langkah kaki, ketawa, tangisan. Namun yang paling mengerikan adalah suara-suara dari jurang yang memanggil setiap nama mereka berulang-ulang kali. Kemudian Bang Idan bersuara, fokus. Yang dipanggil namanya jangan toleh. Mereka terus berjalan tanpa pedulikan suara-suara tu. Lama kelamaan suara tu hilang, baik dari hutan atau dari jurang di sebelah kiri mereka. Dan segala penampakan pun tiba-tiba hilang juga. Hampir setengah jam mereka berjalan dengan tenang je, tanpa ada gangguan. Tiba-tiba Anes yang ada belakang Alpin menjerit-jerit. Matanya terbeliak pandang sesuatu dekat depan. Dengan segera Bang Idan peluk dan dudukkan Anes yang terus-menerus menunjuk ke arah sesuatu yang mereka tak nampak. Kemudian Bang Idan bersuara, tenang Nes, tenang. Berdoa ikut keyakinan kau. Kenapa Nes? Jangan jalan bang, jangan jalan. Dekat depan ada harimau bang. Sepasang harimau. Mereka semua pandang ke arah yang ditunjukkan oleh Anes, tapi tak ada apa-apa pun. Anes je yang boleh nampak harimau tu. Di sebelah Anes, Yuni mula menangis sambil berdoa. Anes masih terpaku pandang lurus ke depan. Bang Idan suruh Anes teruskan perjalanan, tapi Anes tak nak. Jangan bang, jangan. Harimau bang. Tak lama lepas tu, segala penampakan dan suara ketawa muncul lagi, seakan-akan mengejek mereka semua. Suara panggilan dari jurang terus memanggil-manggil, Anes, Anes, Anes. Jangan toleh Nes, Bang Idan berkata sambil halang pandangan Anes ke arah jurang. Anes terus pandang ke depan. Sambil menangis dia berkata, harimau bang, harimau. Setelah beberapa saat, Anes dan Yuni kembali tenang. Nafas Anes mulai teratur dan ketika Bang Idan ajak untuk bergerak, Anes ikut. Mungkin sepasang harimau yang Anes nampak tu dah pergi. Kemudian Bang Idan berkata, rapatkan jarak, jangan terlalu jauh. Bang Amran yang paling depan mula berjalan. Diikuti Yuni, Alpin, Ale, Anes dan Bang Idan. Mereka berjalan dengan lebih rapat lagi. Lalu tiba-tiba mereka semua berlanggar sesama sendiri. Rupanya Bang Amran berhenti mengejut. Dia nampak macam tertarik dengan sehelai daun keladi hutan yang bergerak-gerak sendiri. Bang Amran suluh je daun keladi hutan tu. Kemudian Bang Idan bersuara, Am, kenapa berhenti? Kenapa kau suluh daun keladi tu? Biarkan Am. Kalau nak berehat, tutup lampu suluh, jimat bateri Am. Tapi Bang Amran tak peduli dengan kata-kata Bang Idan. Dia terus je suluh daun keladi hutan tu. Yang lain dah saling berpandangan, tak tahu nak buat apa. Lalu perlahan-lahan Bang Amran berpusing ke arah mereka. Dia tersenyum sambil menatap mereka satu persatu. Kemudian terus kata
semua berundur ketakutan. Bang Amran terus ketawa terbahak-bahak sambil menatap mereka. Tiba-tiba dia menyanyikan satu rangkap lagu yang popular masa tu. Andai dipisah, andai dipisah. Bang Idan terus ke depan, tapi Bang Amran lompat ke belakang sambil terus menyanyi dan ketawa. Bang Amran bergerak bukan macam gerakan manusia. Tiba-tiba Bang Amran lompat ke atas pokok. Dengan cepat Bang Idan tarik dan tenangkan dia. Akhirnya Bang Amran mula tenang. Yang lain bantu untuk pegang badan dia. Risau kalau Bang Amran lompat ke jurang di sebelah kiri mereka. Walaupun dah tak bergerak, tapi Bang Amran tak berhenti-henti ketawa dan menyanyi sambil pandang ke arah mereka semua. Sesekali dia bercakap dalam bahasa Jawa, dan ada di lain waktu dia menangis macam perempuan. Bang Idan kemudiannya suruh mereka semua berdoa. Tak ada seorang pun dari mereka yang tahu cara menghadapi orang yang kerasukan. Yang boleh Alpin buat hanya beristighfar tanpa henti. Anes dan Yuni pun berdoa memohon pertolongan pada Tuhan mereka. Dan seperti sebelumnya, setiap kali ada kejadian, di sekeliling mereka riuh dengan berbagai-bagai suara dan ketawa seakan-akan mengejek mereka. Alpin sempat melihat sekilas pokok besar dekat belakang mereka, tapi dia terus alihkan muka. Sebab dekat situ banyak kuntilanak, pocong dan genderowo berkumpul. Bang Idan sedar mereka tak boleh lama-lama dekat tempat tu. Terus dia pegang Bang Amran dan mula berjalan. Lampu suluh dia bagi dekat Anes yang terpaksa berjalan paling belakang. Beberapa kali Bang Amran tersedar dan bertanya pada Bang Idan, "Hah? Kenapa dengan aku, Dan?" Tapi tak lama dia kerasukan balik. Matanya terbeliak sambil marah-marah dan mengugut bahawa mereka tak akan selamat dari gunung ni. Sesekali dia berkata dengan marah, "Tinggalkan! Tinggalkan! Kalian harus tinggalkan di sini." Tapi mereka semua tak faham apa maksudnya. Apa yang nak ditinggalkan? Atau siapa yang nak ditinggalkan? Bang Idan bagi isyarat supaya abaikan apa yang Bang Amran cakap. Bang Amran terus ulang kata-kata tu, tapi mereka semua tak peduli. Tak lama berjalan, mereka sampai di satu tempat yang mendatar di bawah sebatang pokok. Tempat tu kira-kira sekitar 1 meter persegi. Dekat situ mereka berehat. Alpin sebenarnya kesian dengan Bang Idan sebab sambil jaga mereka semua, dia juga kena pegang Bang Amran yang meronta-ronta dari tadi sambil marah-marah. Keadaan tempat tu memang cukup bahaya. Tak payah lompat ke jurang, kalau jatuh ikut trek yang menjunam ke bawah pun dah boleh cedera parah. Masa berehat, Bang Idan pejamkan mata sambil tangan dia terus merangkul Bang Amran. Alpin mendekati Ali yang sejak dari tadi hanya diam dan ajak dia berbual. Alpin tanya, "Le, apa maksud Bang Amran masa dia menjerit-jerit dia cakap tinggalkan tu ah?" Tapi Ali seakan-akan tak mendengar pertanyaan Alpin tu. Matanya menatap kosong pada satu titik di belakang sebatang pokok. Jarinya digenggam erat dan diikat menggunakan skarf. Alpin tanya lagi sebab dia ingat mungkin Ali tak dengar. "Le, kau tak dengar ke? Aku tanya tadi. Kau rasa apa maksud Bang Amran cakap tinggalkan tu?" Tapi kali ni Ali pandang Alpin dengan wajahnya yang pucat. Bibirnya gemetar dan bersuara, "Pin, aku takut, Pin." "Ada apa, Le?" "Monyet besar tu dari tadi terus intai kita, Pin." "Monyet apa, Le? Makhluk yang tadi cengkam kaki aku ke?" "Bukan, Pin. Dia ikut kita dari atas. Matanya merah menyala, badannya besar berbulu. Dia dari tadi cakap dekat aku, Pin. Aku takut, Pin." "Dia cakap apa, Le?" "Dia cakap, cepat tolak kawan kau tu. Cepat tolak kawan kau tu. Dia asyik cakap macam tu je, Pin. Aku takut dikuasai dia dan kerasukan macam Bang Amran. Sebab tu aku ikat tangan aku ni." "Siapa yang dia suruh tolak?" "Kau, Pin." Alpin ketakutan setengah mati. Kemudian dia tanya lagi, "Betul ke, Le?" "Betul, Pin. Demi Allah, aku betul-betul takut ni, Pin." Tiba-tiba Bang Idan buka mata dan sergah mereka berdua. Korang sama apa?" Ali terus ceritakan apa yang dia ceritakan dekat Alpin. Bang Idan dengar dengan serius. Lepas tu dia tanya, "Mana makhluk tu?" "Tunjuk, Le." Dengan rasa takut, Ali tunjuk di satu titik di belakang pokok besar. Bang Idan terus suluh tempat tu, tapi tak ada apa-apa. Bang Idan terus tanya lagi, "Betul ke apa yang kau cakap tu, Le?" Ali mengangguk perlahan. Nampaknya Bang Idan semakin muak dengan keadaan tu. Dia suruh mereka berdiri dan teruskan perjalanan. Bang Idan ambil tangan Bang Amran dan memapahnya lagi. Bang Amran asyik bercakap dalam bahasa yang mereka tak faham. Satu-satunya perkataan yang Alpin faham bila Bang Amran asyik bercakap, "Tinggalkan,
tinggalkan dia dekat sini. Tapi kali ni ucapan tu dibalas oleh Bang Idan dengan emosi. Tak ada yang akan ditinggalkan dekat sini. Mereka semua terkejut dengar Bang Idan mula emosi. Alpin yang tadinya nak tanya sesuatu pada Alif terpaksa batalkan niat dia. Perjalanan diteruskan. Semakin turun ke bawah, kabus semakin tebal. Mereka semua jalan rapat-rapat, takut terpisah dalam kabus tebal tu. Penampakan kuntilanak masih ada lagi di setiap pokok yang mereka lalui. Duduk diam je, pandang ke arah mereka. Mereka terus turun tanpa berkata apa-apa. Alpin rasa tersangat penat. Dengan laparnya, dengan hausnya, dia tetap juga berjalan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba di satu tempat lapang di bawah sebatang pokok. Baidan suruh mereka berehat dekat situ. Alpin tengok-tengok tempat berehat tu. Kemudian dia pergi dekat Baidan dan bertanya, "Bang, ni bukan tempat tadi ke bang?" Jangan mengarut lah. Bukan. Kita dah jalan turun lama dah. Alpin tak berani membantah, tapi dia yakin di tempat tadi mereka berehat. Baru je Alpin nak tanya sesuatu pada Ali, Anes tiba-tiba menjerit. Tangan dia mengibas-ngibas ke udara sambil berkata, Pergi! Mereka semua terperanjat tengok Anes dengan panik menepuk-nepuk ke udara. Anes pula ke yang kerasukan? Alpin tanya. "Nes, kenapa?" "Tolong Pin, kuntilanak nak culik aku." Alpin tak tahu nak buat apa. Macam mana nak tolong kalau dia pun tak nampak apa? Anes terus meronta-ronta sambil berdoa. Sementara Bang Amran yang masih kerasukan menjerit-jerit sambil berkata, Tinggalkan, bawa." Bang Idan sambil pegang Bang Amran terus menjerit pada mereka semua, "Jangan diam je, tolong berdoa sekali." Yuni menangis tak henti-henti, sementara Ali tiba-tiba terduduk dan terus membungkuk dengan tubuh yang gemetar. Bang Idan kemudiannya mendekati Ali dan bertanya, "Le, kenapa Le?" Tapi Ali tak menjawab. Dia diam je, malah semakin membungkuk sambil tangan dia tutup telinga. Lepas tu Bang Idan tanya lagi sambil tepuk pipi Ali, "Le, ada apa Le?" "Bang, tolong saya bang." "Ada apa? Beritahu bang." "Makhluk hitam berbulu tu bang, dia terus menerus bisik dekat telinga saya. Saya takut bang." "Dia cakap apa?" "Dia suruh saya tolak Alpin bang." Badan Alpin terus gemetar bila dia dengar Ali cakap macam tu. Bang Idan pandang Alpin dan suruh dia beristighfar. Kemudian Bang Idan peluk Ali dan berbisik di telinganya, "Ucap Le, istighfar, kuasai diri kau. Jangan tengok makhluk tu, anggap dia tak ada, anggap suaranya tak ada." "Dia marah bang, dia nak makan saya. Saya takut bang." "Kawal diri kau Le, jangan dengar perintah siapa pun kecuali abang." Anes kemudiannya menjerit sekuat hati. Tiba-tiba keadaan menjadi hening. Angin seakan-akan berhenti. Anes duduk bersimpuh sambil mengurut-urut dada dan berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Alif mula tenang. Dia bangkit dengan lemah. Mereka semua mendekati Anes, lalu berpelukan dan saling menangis. Hanya Bang Idan je yang masih duduk sambil pegang Bang Amran yang dah tertidur. Bang Idan tanya, "Kenapa tadi Nes?" "Kunti dan pocong bang. Mereka nak culik saya. Mereka cakap nak culik Apin, Ale, Yuni dan abang juga." Mereka saling berpandangan. Bang Idan perhati mereka satu persatu. Kemudian dia melihat sekeliling, ke hutan di kanan dan jurang di kiri mereka. Bang Idan tanya, "Korang kuat lagi nak jalan tak?" "Kuat bang." "Pin, kau pakai t-shirt dekat dalam kan?" Dia buka-buka Pin. Alpin terus buka jaket dan baju t-shirt dia. Baju t-shirt tu Bang Idan sangkut dekat akar yang terkeluar dari tanah. Bang Idan bersuara, "Jom gerak. Ingat, fokus ke depan je. Apa pun yang korang nampak, dengar, rasa, jangan diceritakan. Kita semua nampak. Abang pun nampak." Alpin lega sebab Bang Idan pun nampak apa yang dia nampak. Risau juga kalau selama ni dia hanya berhalusinasi. Kemudian Bang Idan peluk mereka semua sambil berkata, Sudah. Yang penting mulai sekarang saling jaga antara satu sama lain. Ingat, di sebelah kiri kita jurang. Jaga kawan-kawan semua." Setelah berpelukan tu, Alpin rasakan ada semangat baru dalam badan dia. Bang Idan suruh Alpin tengok-tengokkan Anes dan sentiasa berdoa.
fokus ke jalan, jangan toleh-toleh. Mereka mula bergerak. Baidan berjalan paling depan sambil terus pegang Bang Amran. Lalu Yuni, Alpin, Ale dan Anis ikut dari belakang. Mulai dari sinilah gangguan-gangguan semakin banyak. Tangan-tangan kurus menggapai-gapai dari semak. Kepala yang berguling-guling, kuntilanak berkali-kali melintas di depan mereka, kadang-kadang di atas kepala mereka. Ada di satu ketika, Yuni menjerit minta tolong. Rupanya rambut dia ditarik oleh kuntilanak yang terbang di atas kepalanya. Selepas kejadian tu, Alpin dengar Bang Idan bersuara, "Nenek buyut, maafkan kami Nenek buyut. Tolong jangan ganggu kami Nek. Jika kami ada kesalahan, kami minta maaf Nenek buyut." Hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di tempat yang tak asing bagi Alpin. Alpin terus longlai bila dia nampak baju t-shirt putih yang tersangkut di akar yang mereka tinggalkan sejam yang lalu. Sejak dari tadi Alpin dah curiga yang mereka semua berpusing-pusing di tempat yang sama. Dan akhirnya terbukti. Bang Idan dan yang lain nampak juga t-shirt tu. Mereka terus duduk dan menundukkan kepala ke tanah. Alpin dah rasa tak sanggup lagi nak berjalan. Dari sudut mata, Alpin nampak Yuni yang duduk di sebelah dia tiba-tiba berkelakuan aneh. Dia jatuhkan diri dan mula merangkak. Tangannya mencakar-cakar tanah dan terus mengaum. Bila sedar di depan mereka adalah jurang, dengan cepat Alpin tangkap Yuni yang sedang mencakar-cakar dahan pokok sambil meraung-raung tu. Dia risau kalau Yuni yang sedang kerasukan tu melompat ke jurang, tapi usahanya sia-sia. Dia terus dilempar oleh Yuni. Padahal badan Yuni tu kecil je. Ale dan Anis cuba bantu, tapi mereka pun dilempar oleh Yuni. Kemudian mereka bertiga bergerak sama-sama dan tangkap Yuni. Baidan tak dapat tolong sebab Bang Amran pun meronta-ronta berusaha melepaskan diri sambil marah-marah. Alpe dan Ale yang pegang tangan kanan dan kiri Yuni, dia lempar ke sana ke sini dengan mudah. Tapi mereka tetap tak melepaskan Yuni. Anis yang pegang Yuni daripada belakang pun bergoncang-goncang pada dia. Tiba-tiba Alpin terdengar Bang Idan minta maaf. "Nenek buyut, maafkan kami Nenek. Tolonglah kami Nenek setiu." Yuni kemudiannya menatap mata Bang Idan dan dengan perlahan dia mulai tenang. Dia tak lagi mengamuk, tapi ngeraman mirip harimau masih terdengar dari mulutnya. Bang Amran pun jadi tenang, matanya tertutup. Alpin tak putus-putus ucap syukur dalam hati. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Alpin tengok Baidan menarik nafas panjang beberapa kali. Dia nampak letih sangat. Alpin berdoa semoga Allah melindungi mereka, terutama Baidan. Kalau Baidan pun kerasukan, habis mereka semua. Baidan tanya, "Pin, Le, Nes, korang kuat lagi tak?" "Kuat bang." "Okey, kalau macam tu, aku jaga Amran, korang boleh jaga Yuni. Jangan sampai dia meronta-ronta dan lari ke jurang." "Boleh bang, kami akan jaga." Lepas tu Bang Idan berdiri sambil papah Bang Amran. Dia suruh mereka jalan dulu. Anel dan Alis pegang Yuni dan Alpin berjalan paling depan sambil pegang lampu suruh. Bila Alpin arahkan lampu suruh ke trek, dia jadi gugup sebab sebelum ni mereka dah lalu trek tu. Jadi dia dah kenal lah jalan dia macam mana. Tapi sekarang dia dah tak kenal trek yang ada dekat depan dia. Baidan tanya, "Nama Vin? Bang, dekat mana ni bang? Trek ni dah jadi 2 bang." Mula-mula Baidan tak percaya sampai dia tengok sendiri. Trek tu ada 2, dan kedua trek tu mereka tak pernah nampak sebelum ni. Baidan tanya, "Naluri kau pilih mana Pin?" "Logiknya yang kiri ke jurang bang. Naluri saya ke kanan." Baidan nampak macam dia tengah berfikir. Mereka semua diam tunggu keputusan Baidan. Kemudian tiba-tiba Bang Amran buka mata. Dia perhati mereka semua satu persatu sambil tersenyum. Lalu ketawa terbahak-bahak. Kemudian Bang Amran berkata, "Kamu semua tak boleh pulang." Baidan balas, "Semua pasti pulang, tak ada yang ditinggalkan." Alpin terpaku. Suasana jadi tegang kembali. Sementara Aleh dan Anes jadi panik bila Yuni tiba-tiba meronta-ronta dan mula mengaum. Bang Amran berkata lagi, "Kamu semua tak boleh pulang." Aleh dan Anis menjerit-jerit masa Yuni tengah meronta-ronta tu. Mereka berdua dilempar ke kanan dan ke kiri. Lalu di antara ngeramannya, Yuni berkata,
Lompat ke jurang! Lompat ke jurang!" Mereka saling berpandangan bila dengar Yuni cakap macam tu. Sebab posisi mereka memang tepat di pinggir jurang. Perlahan-lahan Alpin berundur. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Alpin dan Abang Idan hanya terpaku dengan wajah ketakutan ketika Yuni mengeram dengan suara yang kuat sambil lempar Aleh dan Anes ke dalam jurang. Mereka berdua terus hilang di telang kabus sementara suara jeritan bergema di antara dinding-dinding jurang tu. Alpin dan Abang Idan sangat terkejut. Mereka berdua terpaku tak mampu bergerak. Kemudian Yuni pandang Bang Amran yang masih menjerit sambil marah-marah tu. Terus dia tendang Bang Amran masuk ke dalam jurang, diiringi dengan suara ketawa yang mengerikan. Masih lagi dalam keadaan terkejut dengan apa yang terjadi, Yuni tiba-tiba menerpa ke arah Alpin dan Bang Idan dengan gerakan seperti harimau dan menolak mereka semua termasuk Yuni sendiri masuk ke dalam jurang sambil dia menjerit, "Semua masuk ke jurang!" Mereka semua jatuh ke dalam jurang. Alpin menjerit sambil menunggu tubuh atau kepala dia hancur menghentam dasar jurang tu. Tapi tiba-tiba Alpin merasakan kaki dia berdiri di atas tanah. Mereka semua belum mati. Entah macam mana tiba-tiba mereka semua dah ada di tengah trek dinding lemari. Aleh dan Anes menangis tersedu-sedu di kiri dan kanan Alpin. Bang Idan nampak terkejut, tapi dia tetap genggam Bang Amran dan Yuni dengan kedua belah tangannya. Bang Idan terus bagi isyarat untuk segera turun dari trek dinding lemari tu. Bila mereka semua sampai ke dasar trek tu, Bang Idan angkat kedua tangannya dan mengucap Alhamdulillah sambil berkali-kali ucap terima kasih ke arah Yuni. Dia berkata, "Terima kasih Nenek Setiu dah selamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah." Bang Idan suruh yang lain ucap terima kasih juga pada makhluk yang masuk ke dalam badan Yuni tu dan kepada Allah. Rupa-rupanya makhluk harimau tu datang untuk menolong mereka. Dekat situ mereka semua berehat. Bang Amran nampak dah sedar. Dia tak lagi meracau, tapi dia sedikit bingung. Begitu juga dengan Yuni. Aleh dan Anes duduk bersandarkan batu. Alpin tanya, "Bang, saya nak tanya boleh? Kalau tak ada Nenek Setiu, macam mana nasib kita bang? Kita semua mungkin dah mati Ben. Dua trek yang tadi mungkin sama-sama ke arah jurang. Tak lama lepas tu, mereka semua teruskan perjalanan. Sekarang, mereka masuk ke dalam hutan yang semakin tebal. Namun, berjalan di trek yang mereka dah kenal, banyak perbezaannya. Mereka melangkah dengan tenang. Gangguan pun dah tak ada lagi seperti yang mereka rasa sebelum ni. Hanya kelibat-kelibat yang masih muncul dari ekor mata Alpin. Mereka tiba di batas hutan. Di sebelah kanan Alpin, sekarang bukan lagi pokok-pokok besar, melainkan ladang kobis yang sejauh mata memandang. Di pinggir hutan ada sebuah pondok kayu. Ada cahaya dari pondok tu. Alpin dengan tak sabarnya terus berlari ke arah pondok tu sambil berkata, "Bang, kita dah sampai bang. Kita dah selamat. Alhamdulillah." Pondok tu dibuat dari buluh yang dibelah dua. Ada tangga kecil yang mengarah ke pondok tu. Dengan pantas, Alpin naik tangga tu dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tapi tak ada jawapan. Setelah beberapa kali ucap salam, akhirnya Alpin dengar suara dari dalam pondok tu. Pintu pondok terbuka. Berdiri seorang lelaki tua berusia sekitar 60-an. Wajahnya nampak garang. Dia terus bertanya, "Ada apa? Siapa?" "Saya Alpin tu. Saya nak tumpang berehat." "Dari mana?" "Dari puncak tu. Kami dari puncak Dempo." Lagi-lagi terjadi. Budak-budak korang ajar. Sebenarnya, kenapa kamu semua ganggu ketenteraman penghuni Dempo? Ini dah selalu terjadi. Alpin toleh ke belakang. Dia rasa pelik sebab tak nampak kawan-kawan dia lagi. Padahal mereka semua tak jauh pun dari dia tadi. Alpin berkata, "Saya dan kawan-kawan nak tumpang berehat dulu tu." "Kawan apa? Tak ada pun kawan-kawan kau." Belum sempat Alpin nak menjawab, isteri Datuk tu muncul dari balik pintu. Alpin takut tengok isteri Datuk tu. Rambut dia panjang, beruban dan kunsut masai. Wajahnya hitam. Kemudian Alpin terdengar nenek tu bertanya pada suami dia, "Siapa? Ni cuba kau tengok. Ada lagi budak-budak dari atas Dempo. Dah, pergi buatkan kopi dulu." Nenek tu muncul balik dengan segelas kopi. Alpin menggigil bila nenek tu pandang mata dia. Tak lama lepas tu, mereka berdua masuk ke dalam dan suruh Alpin minum kopi tu. Dari balik pintu, Alpin terdengar perbualan mereka berdua. "Pak, itu ke yang nak kita tuai besok?" "Tak tahu. Yang jelas budak ni yang muncul." "Tak apalah pak, asalkan ada yang nak dituai." Nenek tu ketawa, membuatkan bulu roma Alpin meremang. Alpin terus ketakutan. Lalu Datuk tu muncul lagi.
Alpin pura-pura buat tak dengar perbualan mereka tadi. Terus dia ambil kopi dan minum. Alpin nak tersedak sebab kopi tu pahit sangat. Datuk tu berkata, "Sini, masuk ke dalam. Saya dekat sini je, Tok. Rehat je dekat dalam. Tidur dulu. Kami pun nak tidur ni." "Terima kasih, Tok. Saya dekat sini je. Tunggu kawan-kawan." Kemudian Datuk tu menjawab dengan suara yang aneh dan menyeramkan, "Sudah tak ada lagi kawan kau tu." Dengan pandangan yang kurang senang, Datuk tu terus tutup pintu. Bam! Alpin dengar mereka berdua berbisik-bisik dari dalam. Tapi Alpin tak tahu apa yang mereka bisikkan. Bisikan tu hilang setelah beberapa minit, diganti dengan suara dengkuran. Tapi itu bukan suara dengkuran manusia. Alpin menggigil ketakutan. Jantung dia berdegup kencang. Dup, dup. Badan dia semakin lemah. Rasanya dia tak mampu lagi berlari kalau sesuatu terjadi. Alpin pandang je ke arah pintu tu, berharap pintu tu jangan sampai terbuka. Setiap kali terdengar dengkuran tu, jantung dia rasa nak tercabut. Sesekali Alpin pandang ke batas hutan, berharap kawan-kawan dia yang lain muncul. Kengerian tempat tu sangat-sangat membuatkan Alpin tertekan. Matanya mulai panas. Tak sedar dia dah menangis. Dia teringatkan orang tua di dekat rumah, membayangkan betapa risaunya mereka. Alpin menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Maafkan aku, Pak." Dia rasa bersalah sebab langgar perintah dan berbohong pada mereka. Tiba-tiba Alpin ternampak sesuatu bergerak di antara tanaman kobis tu. Bila dia toleh, tak ada apa-apa yang dia nampak. Alpin tercari-cari dari mana gerakan tadi, tapi tak jumpa. Alpin semakin ketakutan bila dia terdengar lagi bunyi dengkuran dari dalam pondok tu. Tiba-tiba dari sudut mata dia, Alpin ternampak ada lagi sesuatu yang bergerak, tapi dia abaikan je bila teringat kata-kata Baidan supaya tetap fokus. Alpin merasakan ada sesuatu yang mengintai dari balik pintu kayu tu, tapi dia masih lagi ternampak gerakan dari sudut mata dia. Tiba-tiba Alpin menjerit ketakutan bila dia nampak buah-buah kobis sebesar kepala tu. Rupa-rupanya memang kepala. Di sekitar pondok tu dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak, nampak macam tengah berusaha keluar dari tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai dari semua tempat. Ladang tu kini dipenuhi dengan suara mengerang. Mata Alpin terbeliak, tubuh rasa kaku, tak mampu digerakkan. Dia hanya menatap ngeri melihat orang-orang tu satu persatu keluar dari tanah dan mula bergerak ke arah Alpin sambil terus mengerang. Dengkuran dari dalam pondok tu semakin menjadi-jadi. Alpin terus menangis sambil menjerit, "Bapa! Ibu! Tolong!" Ratusan tubuh tu terus bergerak semakin mendekat sambil mengeluarkan suara mengerang, tangisan dan minta tolong. Alpin tak berhenti-henti ucap, "Astaghfirullahalazim, ya Allah, tolong, tolong." Makhluk-makhluk tu semakin dekat. Suara semakin riuh dengan panggilan, "Alpin, tolong, Alpin." "Tidak, tidak, pergi!" "Alpin, jangan lari, Alpin. Ikut kami, Alpin." "Tidak, tolong!" Semakin dekat, wajah makhluk-makhluk tu semakin jelas. Ada perempuan, ada lelaki, ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang kampung biasa, dan banyak lagi. Mata mereka kosong dengan wajahnya pucat. Mereka terus bergerak semakin dekat dan bersuara, "Alpin, Alpin, Astaghfirullahalazim, ya Allah, tolong aku, Baidan. Alpin, tolong, Alpin. Bapa, tolong." Di antara suara makhluk-makhluk tu, Alpin terdengar dengan jelas suara bapak dia yang suruh dia lari. "Pergi nak, pergi selamatkan diri dulu, lari!" Makhluk-makhluk tu dengan tangannya yang bercakar-cakar ke udara kini dah mencapai tangga pondok kayu tu. Tiba-tiba Alpin dapat bergerak. Dengan panik dia tendang makhluk tu. Pergi, tolong!" Tapi walau macam mana pun dia berusaha, makhluk-makhluk tu terus naik. Tangan-tangan pucat makhluk tu menarik-narik kaki Alpin. Alpin menjerit-jerit ketakutan. Kemudian dari kejauhan, Alpin dengar suara jeritan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil nama dia. Terus Alpin bersuara, "Bang Idan, tolong!" Tiba-tiba muncul suara lain dari belakang Alpin.
pintu pondok tu terbuka. Suara jeritan Baidan dan Anes menyedarkan Alpin. Rupa-rupanya dia pingsan. Makhluk-makhluk tu dah tak ada. Alpin bukan lagi duduk dekat pondok tu, tapi dia duduk dekat akar sebatang pokok yang besar di pinggir jurang. Badan Alpin gementar bila dia pandang ke bawah. Kabus putih tebal menutupi dasar jurang tu. Dia tengok ke atas. Bang Aidan dan Anes sedang berhati-hati turun ikut tebing untuk tolong dia. Diikuti kawan-kawan yang lain, Bang Amran, Aleh dan Yuni. Alpin menangis sebab ketakutan sambil memanggil-manggil Bang Aidan. "Bang, kenapa saya dekat sini bang? Tenang Pin, jangan panik, jangan bergerak-gerak. Bang, tolong saya bang, saya takut." Tebing yang terlalu curam menyukarkan Bang Idan dan Anes untuk turun. Sementara Alpin masih tak berani lagi nak bergerak. Bang Idan berkata, "Pin, jangan panik Pin. Sekarang tenangkan diri kau. Kau dengarkan suara abang ni. Sekarang kau cuba berdiri dan pegang pada akar yang tergantung tu." Dengan kaki yang gemetar, Alpin beranikan diri untuk bergerak seperlahan yang mungkin. Kemudian Baidan bersuara lagi, "Terus Pin, kau pijak kaki kau dekat akar tu. Lepas tu kau pegang akar ni. Pin, terus Pin, perlahan-lahan." Tiba-tiba Alpin terdengar sayup-sayup je suara dari dasar jurang. Badan Alpin terkaku, berharap dia hanya salah dengar. Dia pandang jurang tu. Tak ada apa-apa, hanya kabus tebal yang bergerak-gerak. Baidan bersuara lagi, "Pin, jangan berhenti, jalan terus." Tapi baru je Alpin nak bergerak, suara-suara tu muncul lagi. "Alpin, tolong! Alpin, jangan tinggalkan kami Alpin!" Suara-suara minta tolong tu terdengar semakin dekat. Alpin terus menjerit, "Baidan, tolong bang, saya takut. Ada suara panggil saya bang. Naik terus Pin, pedulikan suara tu, cepat." Anes dan kawan-kawan yang lain berteriak-teriak suruh Alpin cepat naik. Alpin terus bergerak sambil endahkan suara-suara yang semakin mendekat tu. Baidan bersuara lagi, "Engkau jangan toleh Pin, cepat naik." Dari atas, tangan Baidan dan Anes cuba capai Alpin. Dari bawah, suara-suara minta tolong tu terdengar semakin mendekat. Akhirnya, Baidan berjaya genggam tangan kanan Alpin. Anes dengan cepat tarik tangan kiri dia. Tiba-tiba, Alpin rasakan ada tangan yang sentuh betis dia. Alpin terkejut bila dia tengok ada puluhan tangan yang muncul dari kabus dan cuba untuk tarik dia ke bawah sambil bersuara, "Alpin, ikut kami Alpin. Alpin, Alpin." "Baidan, tolong bang. Nas, tolong Nas. Aku tak mau mati Nas. Bapak, tolong." Tangan-tangan tu terus naik dan tarik peha dan baju Alpin. Baidan terus bersuara, "Pegang tangan abang Pin. Jangan lepaskan. Jangan tengok ke bawah." Tangan-tangan tu semakin kuat tarik kaki Alpin. Alpin menangis sambil menjerit minta tolong. Dia menendang-nendang berusaha melepaskan diri. Tapi tangan tu seakan-akan melekat dan tak mampu Alpin lepaskan. Alpin terus menjerit, "Bang, tolong saya bang. Jangan lepaskan tangan abang Pin. Naik terus. Jangan tengok ke bawah." Kemudian muncul suara yang Alpin kenal dari bawah. Itu suara Baidan juga kat bawah. Dia pun berkata, "Jangan percaya Pin. Lepaskan tangan kau tu. Cepat Pin." Mata Alpin terbeliak bila dia tengok ke bawah. Tangan-tangan yang tarik tu adalah tangan Bang Idan, Anes, Aleh dan kawan-kawan dia yang lain. Alpin bingung, mana satu yang betul ni? Dari atas, Bang Idan menjerit, "Kau jangan dengar Pin. Dengar suara abang je. Jangan dengar yang lain." Alpin terkejut ketakutan bila dia pandang ke atas. Yang tadinya Bang Idan dan Anes sekarang dah berubah. Yang pegang tangan kanan dia ialah Datuk dari pondok kayu tu. Tangan sebelah kiri pula nenek yang berwajah hitam dengan rambut kusut masai tu. Alpin terus meronta-ronta ketakutan, berusaha lepaskan tangan dia dari genggaman dua orang tua tu. Alpin semakin ketakutan bila dia nampak dari atas dua orang tua tu muncul makhluk hitam besar berbulu datang dan ikut tarik tangan Alpin.
Alpin menjerit semahu-mahunya. Lepaskan! Lepaskan! Tolong! Ketiga-tiga makhluk tu ketawa sambil tarik badan Alpin ke atas. Sementara dari bawah, suara Baidan dan yang lain menjerit suruh Alpin selamatkan diri. Alpin meronta-ronta untuk lepaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Dia semakin ditarik ke atas. Nenek berwajah hitam tu ketawa. Suara ketawanya bergema di setiap jurang. Alpin meronta-ronta bila tangan besar berbulu tu merangkul badan dia dari belakang dan tarik dia naik ke atas, di mana lebih banyak lagi sosok-sosok dengan bentuk yang mengerikan seakan-akan menunggu. Dia mula terbayang makhluk-makhluk kat ladang kubis tu. Dia tak nak jadi macam tu. Dia nak pulang. Tiba-tiba Alpin bagaikan dapat tenaga baru. Dia kembali meronta-ronta sambil menjerit, "Lepaskan! Lepaskan!" Datuk tu ketawa. Wajahnya menyeringai menakutkan. Dengan kasar, dia peluk badan Alpin. Nenek berwajah hitam tu pegang tangan Alpin. Tapi Alpin tak mengalah dan terus meronta-ronta. Tiba-tiba, "Diam kau! Diam!" Makhluk hitam berbulu tu menengking Alpin. Tangannya yang besar tu segera pegang badan Alpin. Alpin makin lemah, namun dia tetap melawan. Sementara suara jeritan Baidan dan kawan-kawan yang lain bergema di dinding-dinding jurang. "Lepaskan kawan kami! Lepaskan!" Bila Alpin toleh ke bawah, dia nampak Baidan dan Anes tengah panjat dinding jurang tu. Muka Baidan nampak ketakutan. Alpin pasrah. Wajah Baidan adalah yang terakhir Alpin nampak sebelum dia tutup mata. Kemudian, "Pin, sedar Pin, buka mata. Ni Baidan." Walaupun berat, Alpin paksa juga buka mata dia. Dia lihat Bang Idan tengah peluk dia. Mukanya nampak panik. Air matanya mengalir. Baidan kata, "Pin, istighfar Pin. Ni Bang Idan. Cuba kau tengok ni, kawan-kawan kau. Ni Ale, ni Anes." Alpin terpaku. Betul ke ni Bang Idan yang sebenar? Perlahan-lahan Alpin toleh ke arah jurang. Tak ada apa-apa dekat situ. Yang ada hanyalah kabus yang bergulung-gulung. Tapi dia masih dengar lagi suara jeritan Baidan dari bawah, suruh dia lari dan terjun ke jurang. Yang mana satu betul ni? Mana satu yang dia nak percaya? Dia masih dengar jeritan dari bawah dan suara tangisan Baidan yang tengah peluk dia. Tiba-tiba Bang Amran tampar dia, bam, dengan kuat sambil berkata, "Pin, sedar Pin." Alpin mula tersedar. Dia tengok Baidan menangis dan berkata, "Ucap Pin, sedar. Tengok Pin, ni Abang Idan. Tu kawan-kawan kau. Ni Ale, Anes. Tu Bang Amran. Tu Yuni." Alpin terus menangis sambil berkata, "Ni betul ke Bang Idan?" "Ya Pin, ni abang. Tengok ni abang. Yang dekat tebing tu siapa bang?" "Tak ada apa-apa Pin, tu cuma halusinasi kau je. Sekarang kau dah selamat. Istighfar Pin." Banyak lagi yang Alpin nak tanya, tapi Bang Idan suruh dia bertenang. Dia tengok muka kawan-kawan dia yang lain semua dah panik. Yuni dan Bang Amran dah sedar dari kerasukan. Tak lama lepas tu, Bang Idan suruh mereka semua bergerak. Aura negatif tempat tu cukup terasa. Bang Idan tanya, "Am, kau betul-betul dah sedar?" "InsyaAllah Dan. Kalau macam tu, ambil lampu suluh ni. Kau jalan dulu. Aku jaga Alpin. Ale, Anes, korang jaga Yuni. Pin, kau kuat lagi tak nak berjalan?" Alpin mengangguk dan cuba berdiri, tapi kaki dia masih lemah lagi. Baidan tolong Alpin untuk berdiri. Mereka teruskan perjalanan. Perjalanan semakin lambat. Fizikal mereka semakin lemah. Ditambah pula dengan gangguan-gangguan yang terus menghantui mereka. Hanya Bang Idan yang jadi penguat mereka semua. Berbagai-bagai persoalan timbul di benak fikiran Alpin. Kenapa tiba-tiba dia ada dekat pinggir jurang? Kemana perginya pondok dekat tengah ladang tu? Siapa mayat-mayat hidup tadi? Kenapa mereka menangis dan minta tolong? Siapa datuk dan nenek yang menyeramkan tu? Alpin tak sanggup nak pendam lagi. Lalu dia bertanya pada Bang Idan, "Bang, kenapa saya tiba-tiba ada dekat pinggir jurang tadi? Siapa dalam jurang yang menjerit dan minta tolong tu?" "Tadi kau tiba-tiba menjerit, 'Selamat, selamat,' sambil berlari ke arah trek turun. Abang dengan Anis kejar kau, tapi kami kehilangan jejak. Kau hilang." "Abang dah putus asa Pin. Kami fikir kau tak akan selamat. Abang nak cepat-cepat turun untuk dapatkan bantuan." "Kau kenapa tadi Pin?" Alpin ceritakan semua yang dia alami. Bang Idan dan yang lain mendengar sambil terus berjalan, masing-masing beristighfar. Bang Idan berkata, Dah, gerak cepat sikit. Kita masih belum selamat lagi." Mereka mula bergerak dengan lebih cepat lagi. Walaupun gangguan dah tak ada,
Tapi Alpin merasakan banyak mata yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan hutan tu. Mereka saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Trek semakin menurun. Batu-batu besar dan akar-akar pokok di trek ditambah pula lampu solar yang mereka guna secara bergantian membuatkan mereka semakin lambat. Tiba-tiba Alin menjerit, "Awas, Pin!" Belum sempat Alpin toleh, tangan dia disentak dengan kuat. Alpin dengan Bang Idan terjatuh ke depan dan terlanggar Bang Amran. Mereka bertiga berguling ke trek yang curam. Ada satu bayangan hitam melintas cepat dekat atas kepala Alpin. Mereka bertiga terkejut. Ada darah terlihat dari pelipis Bang Amran. Dia berdiri sambil menahan kesakitan. Bang Idan pun sama. Alpin cedera di kepala. Tangan dia terkehil sikit. Di atas tanjakan, Alin, Anis dan Yuni semakin ketakutan. Kemudian Bang Amran berdiri dan menjerit dengan marah pada Alin. "Kenapa kau tolak Alpin, Leh?" Tadi makhluk hitam nak terkam Alpin, bang. Saya spontan tolak Alpin. Maafkan saya, bang." Bila dengar Alin cakap macam tu, Alpin terus beristighfar. Bang Idan pandang Alpin. Nampak macam dia tengah fikirkan sesuatu. Tak lama lepas tu, dia bagi syarat supaya mereka bergerak. Sejak kejadian tadi, mereka jadi lebih berhati-hati. Setiap kali turun atau melompat, mereka akan toleh ke belakang dulu untuk pastikan tak ada makhluk apa pun yang nak terkam mereka. Setelah lama berjalan, Bang Amran yang berjalan paling depan bagi isyarat untuk berehat. Masa rehat tu, Bang Idan tanya Alpin, "Pin, ada yang tak kena ni. Abang perhatikan, kau yang paling banyak kena ganggu. Kau ada sembunyikan apa-apa ke, Pin?" "Abang tak marah, Pin. Ada apa sebenarnya? Mungkin dengan jujur dan mengakui kesalahan, kita semua akan selamat." Kemudian Bang Idan pandang mereka semua dan berkata, "Kamu semua, kalau ada buat salah apa-apa, jangan sembunyikan. Kita kena jujur." Mereka semua tunduk bila dengar Bang Idan cakap macam tu. Tiba-tiba Alpin menangis sambil berkata, "Bang Idan, kawan-kawan semua, saya minta maaf. Bukan niat saya nak berbohong." "Bohong apa, Pin?" "Saya dilarang naik dempo oleh kedua orang tua saya, bang. Tapi saya nekat. Saya cakap saya nak pergi jumpa pakcik saya." "Astaghfirullahalazim. Tapi kau cakap pada kami, kau dah dapat izin, Pin." "Saya bohong, bang. Maafkan saya. Saya menyesal, bang. Kan betul apa yang aku cakap, Dan. Ada yang tak kena ni. Siapa lagi yang nak jujur?" Sudah, Am. Semua dah jadi. Jangan marah. Jangan salahkan sesiapa. Jadikan ini pengajaran. Lain kali jangan pernah berbohong pada orang tua. Bahaya. Apa lagi nak naik gunung? Wajib hukumnya minta izin dari orang tua. Tak diizinkan, sudah. Jangan berbohong. Dempo tak akan ke mana-mana. Ingat tu." Alpin rasa bersalah sangat. Baidah mengusap-usap belakang Alpin dan ajak mereka semua mulakan perjalanan. Tiba-tiba Yuni menjerit dan meronta-ronta. Alin dan Anis dengan cepat pegang Yuni. Alin menjerit-jerit minta tolong bila badan Yuni terangkat ke udara. Jeritannya semakin kencang. Bang Amran dan Baidah melompat dan pegang kaki Yuni. Sementara Alpin berdiri, tak mampu bergerak. Mata dia terbeliak. Makhluk yang tarik Yuni membuatkan jantung dia seakan-akan terkeluar. Alpin mendongak ketakutan menatap penampakan perempuan berpakaian putih panjang berkibar-kibar ditiup angin. Puteri Dempo. Alpin panik dan tak tahu kenapa yang lain seakan-akan tak nampak puteri itu. Mata puteri itu terus menatap Alpin. Tangannya terus menarik baju Yuni yang meronta-ronta dan menjerit-jerit tu. Mereka semua menjerit dengan panik. Keadaan semakin cemas bila kelima-lima kawan Alpin mula terangkat ke udara. Alpin kumpulkan keberanian lalu ambil sebatang kayu dan menjerit sambil pukul tangan puteri itu. Lepaskan bang!" Tiba-tiba Bang Amran terkam dan pegang tangan Alpin sambil berkata, Jangan! Bang Idan pun menjerit-jerit dekat Alpin. "Alpin, jangan! Kenapa kau pukul kepala Yuni? Jangan!" Bang Amran rampas kayu yang Alpin pegang dan jatuhkan dia. Alpin tengok ke atas. Puteri tu masih pandang Alpin dengan marah. Kemudian entah dari mana terdengar suara ngauman harimau. Alpin menjerit sambil tutup telinga. Serentak dengan tu, puteri tu melepaskan Yuni dan terbang menjauh. Alpin semakin ketakutan bila ternampak sepasang harimau sebesar lembu dewasa di atas tanjakan. Kedua harimau tu menatap puteri yang terbang semakin jauh. Bila puteri tu hilang, kedua harimau tu menatap mereka semua. Alpin rasakan badan dia semakin lemah. Alpin panik dan keliru. Macam mana mereka boleh tak nampak harimau sebesar tu? Pandangan Alpin berpindah-pindah.
antara harimau tu dengan kawan-kawan dia yang tengah sibuk tenangkan Yuni yang menangis tu. Tiba-tiba Bang Amran tengking Alpin. "Tadi kenapa kau pukul kepala Yuni?" "Saya bukan pukul Yuni bang, saya pukul puteri yang muncul dekat depan kita dekat puncak tu. Dia nak culik Yuni bang." Bila dengar jawapan Alpin tu, muka Bang Amran dan yang lain terus pucat. Bang Idan berpaling pada Yuni dan bertanya, "Tenang dik, tenang. Kau kenapa tadi?" "Ada bayangan hitam nak masuk dalam badan saya bang. Saya takut." Bang Amran pandang Alpin seakan-akan mengucap terima kasih dan minta maaf kerana telah menolong Yuni. Kemudian Alpin berkata, "Bukan saya bang. Puteri itu pergi sebab ada sepasang harimau yang muncul dan mengaum tadi." Mereka terkejut dan mencari-cari keberadaan kedua ekor harimau tersebut. Anis yang sebelumnya telah melihat harimau tu terus pucat. Alpin berkata, "Dah hilang dah bang. Yang tinggal hanya puteri itu. Dia masih mengawasi kita dari atas pokok." Mereka makin panik bila dengar Alpin cakap macam tu. Baidan terus berdiri dan ajak jalan lagi. Yuni dipapah oleh Anis dan Aleh. Baidan suruh mereka semua cepat-cepat tinggalkan tempat ni. Mereka terus berjalan tanpa berkata apa-apa. Sesekali Baidan panggil nama mereka untuk pastikan mereka masih ada lagi. Alpin berjalan sambil tangan dia dipegang oleh Baidan. Disebabkan dia selalu jadi sasaran, Bang Idan lebih fokus dekat Alpin. Tiba-tiba Baidan rasakan tangan Alpin gemetar. Baidan tanya, "Kenapa Pin?" "Puteri tu masih ikut kita bang." Bang Idan ingatkan Alpin, "Fikiran jangan kosong, teruskan berdoa." Pendapat Bang Idan, mungkin puteri itu akan mengganggu bila fikiran Alpin kosong. Alpin terdiam. Sejak dari tadi, dia dengar langkah dan ngeraman-ngeraman harimau di balik pokok-pokok seakan-akan ikut mereka. Beberapa kali juga Alpin ternampak kelibat-kelibat berwarna oranye di antara semak-semak tu. Alpin semakin gemetar. Dekat belakang Alpin, Yuni, Anis dan Alif dah semakin lemah. Cukup satu kejadian je lagi, mungkin mereka berempat akan pingsan. Tapi yang paling Alpin risaukan ialah Bang Idan. Sepanjang perjalanan turun yang penuh keseraman tu, dia tak pernah menyerah kalah. Namun sejak kejadian tadi, Bang Idan nampak lebih banyak diam. Tiba-tiba Bang Amran berhenti. Mereka semua terus berjaga-jaga dan tunggu apa saja kemungkinan akan terjadi. Bang Amran tiba-tiba berlari ke depan. Yang lain semua terkejut. Sementara Bang Idan terus kejar Bang Amran sambil menjerit memanggil, Am! Hati-hati Am! Jangan lari! Bahaya Am!" Bang Amran dan Bang Idan terus berlari, hilang dari pandangan mereka. Yuni terus pingsan. Mereka angkat Yuni dan bergerak dengan perlahan. Kemudian Alpin nampak Bang Idan tarik Bang Amran yang dah kerasukan tu. Dekat depan Bang Idan pula ada sekitar 10 orang pendaki lain. Alpin lega dan terus menangis. Tiba-tiba Bang Amran bersuara, "Tidak ada yang boleh naik ke gunung malam ni. Pergi kalian semua." Para pendaki tu diam sambil terus perhatikan gerak-geri Bang Amran. Bang Amran bersuara lagi, "Kalau masih ada yang dekat, kalian terima akibatnya nanti." Dengan satu gerakan tangan dari Bang Amran, Bang Idan terjatuh. Tahulah pendaki-pendaki tu apa yang sedang mereka hadapi. Yang paling depan di antara mereka suruh kawan-kawan yang lain untuk duduk bersila. Sementara dia tetap berdiri dengan membungkuk pada Bang Amran. Mereka duduk bersila sambil berkumbat kamit membaca sesuatu. Mereka tengah berzikir. Bang Amran bersuara lagi, "Pergi kalian! Tak ada satu pun manusia yang ku izinkan naik malam ni." Pendaki-pendaki tu tetap duduk dan berzikir. Sementara pendaki yang paling depan mula sedar kehadiran Alpin dan kawan-kawan yang lain di belakang Bang Amran dan terus bersuara, "Baik Nek, kami tak naik. Kami akan segera turun Nek." Pergi kalian!" "Kami akan pergi Nek, tapi izinkan kami bawa adik-adik kami di belakang tu." "Tidak, mereka semua akan kami bawa. Pergi sekarang juga atau kalian menyesal. Pergi!" Pendaki yang paling depan tu bagi isyarat pada kawannya di belakang. Beberapa orang dari mereka bergerak ke arah Bang Amran dan segera menjatuhkannya. Beberapa orang lain tolong Bang Idan dan menolong mereka semua. Ngauman harimau kembali terdengar. Alpin tutup telinga sambil menjerit-jerit. Begitu juga Bang Amran. Para pendaki itu memapah Alpin dan segera berlari turun. Dengan mata yang separuh terbuka dan pandangan yang kabur, Alpin nampak Yuni yang pingsan tadi digendong di belakang seorang pendaki. Badannya diikat dan yang lain masing-masing dipapah oleh mereka. Dengan cepat, para pendaki itu bawa mereka turun. Azan subuh berkumandang bila mereka sampai di ladang penduduk. Tapi Alpin terlalu lemah. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Pemilik rumah tu dan beberapa orang ranger tolong mereka. Kemudian Alpin terlelap.
Masa Alpin buka mata, hari dah pun terang. Di sebelah dia terbaring kawan-kawan dia yang lain. Selain Bang Idan, yang lain masih lagi belum bangun. Tatapan mata Bang Idan nampak kosong. Alpin bersyukur sangat sebab ada Bang Idan. Kalau dia tak ada, mustahil mereka semua boleh keluar dengan selamat dari cengkaman penghuni gunung Dempo tu. Kemudian Alpin terdengar tuan rumah menyambut beberapa orang pendaki gunung yang lain. Rumah ni mungkin berfungsi sebagai base camp bagi yang ingin mendaki gunung Dempo. Dari suara-suara yang Alpin dengar, ada beberapa orang yang sedang berkumpul di ruang depan. Bang Idan pandang Alpin dan tersenyum. Dia berkata, "Alhamdulillah Pin, kau dah selamat. Abang betul-betul lega. Abang tak tahu nak cakap apa pada orang tua kamu semua kalau terjadi apa-apa." Alpin pegang tangan Bang Idan dan ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Kemudian Bang Idan ajak Alpin cuci muka dan berjumpa dengan orang-orang dekat ruang depan tu. Mereka semua terus berhenti berbual bila Alpin dan Bang Idan muncul. Tu semua para pendaki yang tolong mereka malam tadi. Mereka tersenyum lalu mengajak Alpin dan Bang Idan untuk duduk. Selain mereka, ada seorang pakcik. Mungkin pakcik tu pemilik rumah ni. Dekat pintu, ada beberapa orang pendaki lain yang nampak seperti baru turun dari gunung. Alpin dan Bang Idan berterima kasih dan bersalaman dengan para pendaki tu. Pemilik rumah tu suruh mereka berdua duduk dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam tadi. Mereka mendengar dengan tekun bila Bang Idan ceritakan satu persatu kejadian yang menimpa mereka. Kemudian pemilik rumah tu berkata, "Adik-adik semua kena bersyukur sebab masih boleh pulang dengan selamat. Kemungkinan untuk selamat tu tipis. Kamu semua betul-betul bernasib baik. Jadikan ni sebagai pengajaran. Besok-besok kalau nak naik gunung mana pun kena minta izin. Baik pada orang tua di rumah dan pada kami selaku penjaga gunung ni. Bersopan, jangan kata dan bawa yang bukan-bukan. Jaga kebersihan gunung. Selain manusia, Allah juga menciptakan golongan jin untuk hidup bersama kita. Gunung merupakan rumah bagi golongan mereka." "Saya yang salah pakcik, bukan adik-adik ni. Saya tak sengaja bawa benda yang tak sepatutnya. Saya yang bertanggungjawab." Kemudian pendaki yang nampak seperti baru turun dari gunung tu berkata, "Tak ada air bah di pelantaran. Kamu semua tak bersendirian dekat pelantaran kemarin. Ada kemah kami dan satu kemah dari rombongan pelajar Muhammadiyah tak jauh dari kemah kamu semua." Menurut pendaki tu, memang petang tu hujan gerimis, tapi tak ada ribut pun. Malam tu mereka nampak Alpin dengan kawan-kawannya lain menjerit-jerit sambil berlari tinggalkan kemah. Alpin tercengang bila dengar pendaki tu cerita. Dia masih ingat lagi macam mana ribut kencang dan air bah yang menghancurkan kemah mereka tu. Pendaki tu berkata lagi, "Kemah kamu semua masih ada lagi dekat tempat tu, dengan makanan di piring yang belum sempat kamu semua makan, dan kad bergambar lucah milik kamu. Bila kami tengok kad-kad tu, kami yakin pasti ada yang tak kena. Beberapa orang dari kami kejar kamu semua, tapi kamu dah tak kelihatan." "Ada peti bang." "Tak ada peti." Dipendekkan cerita, siang tu mereka semua dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Alpin sangat bersyukur akhirnya mereka semua selamat. Semua pengalaman yang terjadi tak mungkin Alpin lupakan. Sebelum melangkah pergi, Alpin ternampak di rumah tu ada kalender bertahun 1992 yang tergantung di dinding rumah tu. Mereka semua pulang. Penghuni Dempo ternyata tak melepaskan mereka dengan begitu mudah. Selepas sehari mereka pulang, Bang Idan dimasukkan ke hospital. Keesokan harinya, mereka dikabarkan Bang Idan yang selalu jaga mereka di saat susah dan senang, yang selalu bagi kata-kata semangat di saat mereka lemah, yang sentiasa jadi penyelamat bagi mereka, telah meninggal dunia. Alpin menangis di pengemudian Bang Idan. Tapi tangisan dia berbeza dengan tangisan orang lain. Alpin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Okey semua, tamat sudah cerita Dempo 92 ni. Macam mana dengan cerita ni? Best ke best? Dalam cerita ni, Bang Idan jadi penyelamat. Dalam cerita Jalur Linggajati, Bang Muka jadi penyelamat. Al-Fatihah untuk mereka berdua. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum.